Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan tengok soalan daripada SPM 2016, soalan 6B. Ini adalah soalan struktur ya. Okey. So anda diberi garam Z yang membebaskan gas P yang berwarna dan gas oksigen apabila dipanaskan. So kita tahu garam Z ini dipanaskan. Kalau dipanaskan maksudnya kita tahu ini adalah berkaitan dengan tindakan haba. Okey, dan dia ada 3 hasil. Kita dah tahu dah dalam kepala kita garam apa ni. Kalau dipanaskan dia akan menghasilkan 3 hasil. Okey, kita baca further. Garam ini juga larut dalam air membentuk larutan aqueous seperti dalam rajah. Okey. So kita tengoklah kepada tindakan haba seperti yang saya ada sebut pada you. Biasanya soalan yang berkaitan dengan kesan haba ini ada 2 sahaja garam dia, sama ada garam karbonat ataupun garam nitrat. Tapi dalam kes ini dia adalah satu garam nitrat. Kenapa saya kata garam nitrat? Sebab dia ada 3 hasil. Okey. So kalau dia ada 3 hasil, so maksudnya dia kata gas P ini adalah gas yang berwarna. So, seperti yang kita tahu, gas nitrogen dioksida adalah berwarna perang. So, gas P ini adalah gas nitrogen dioksida. So kita label siap-siap. Okay, now kita tengok soalan. Nombor 1. Nyatakan pemerhatian apabila gas P diuji dengan kertas litmus lembap. Hoi, tak pernah tahu pun. Okay, so gas P, nitrogen dioksida, bila diuji dengan kertas litmus lembap. Lembap maksudnya ada air. Okey. Nitrogen dioksida bila ada kandungan air sebenarnya menunjukkan sifat asid. Jadi gas nitrogen dioksida ni kita kena uji dengan kertas litmus apa? Kita akan uji dengan kertas litmus biru. So kertas litmus biru lembap bertukar menjadi merah. Sebab apa? Gas nitrogen dioksida menunjukkan sifat asid dengan kehadiran air tu. Sebab itu kalau dekat kilang-kilang, kat kawasan kilang, bila dia bebaskan gas nitrogen dioksida ke udara, dia supposed to treat the gas dulu. Maksudnya rawat dulu gas itu sebelum dilepaskan ke atmosfera. Sebab kalau lepaskan gas nitrogen dioksida, lepas tu bertindak balas pula dengan air hujan, akan turun sebagai hujan asid. So itu nak menunjukkan bahawa nitrogen dioksida ni adalah satu gas yang berasid. Okey. Jadi disebabkan ini, kita tahu ini adalah garam nitrat. Maksudnya anion kat sini adalah nitrat lah dalam gas Z. Dia kata dia punya soalan adalah nyatakan anion yang hadir. So ini adalah nitrat. Sama ada you eja nitrat. Okey, saya tulis yang inilah, yang paling tepat you tulis ion nitrat. Tapi tak ada perkataan ion pun tak apa. You tak nak tulis nama dia, you nak spell it out, then you boleh tulis nitrat macam tu. NO3 negatif. Yang kalau guna English, it will be nitrate ion. Okey. So kemudian, sebagai seorang pelajar kimia, terangkan bagaimana anda dapat mengesahkan anion yang dinyatakan di 6B2. So dia nak sahkan kehadiran ion nitrat. Ingat tak saya dah sebut dalam video, memang kebanyakan soalan untuk SPM adalah berkaitan dengan ion nitrat. Nak uji ion nitrat macam mana? Kita akan guna bulatan yang ini. Ingat lagi tak? Boleh tengok video anion yang saya buat tu lah. So apa yang perlu buat? Ini step pertama yang orang selalu tercicir. Apa benda pertama? Kita nak uji larutan itu. Jadi larutan itulah yang mesti dimasukkan dulu. So first kita sebut, masukkan 2 cm3 larutan apa tadi? Z kan? Ni. Okey. Tak ada perkataan aqueous pun tak apa, sebab kita dah tahu larutan tu is aqueous lah. Masukkan 2 cm3 larutan Z ke dalam tabung uji.
Okay, lepas tu buat apa? Saya guna warna lain supaya nampak clear. Okay. Kita nak uji macam mana? Kita masukkan asid sulfuric cair dan juga larutan ferrum 2 sulfat. Masukkan 2 cm3 asid sulfuric cair dan 2 cm3 larutan ferrum 2 sulfat ke dalam tabung uji. Saya nak ingatkan, jangan tulis short form. Saya tulis short form bukan because saya takkan jawab soalan SPM dah. You sebagai calon SPM jangan tulis short form ya. Ini ke. Okey. Lepas tu yang ketiga pula, apa nak buat? Kat sini kita boleh tulis lah. Goncang tabung uji. Okey, step yang seterusnya kita nak buat apa? Kita nak masukkan 3 titis. Apa? Asid sulfuric pekat. Perkataan ni mesti ada. Asid sulfuric pekat. Perlahan-lahan. Ataupun tulis setitis demi setitis. Atau kita sebut condongkan tabung uji. Kemudian masukkan asid sulfuric pekat secara perlahan-lahan. Okey. Kalau tak nak masukkan, kita tulis tambah lah. Senang. Tambah memang definitely ke dalam tabung uji tu. Okey, tambah 3 titis asid sulfuric pekat secara perlahan-lahan. Apa yang you akan perhatikan? Ingat lagi tak? Cincin perang terbentuk mengesahkan kehadiran ion nitrat. Begitu. So, dapatlah kita 4 markah. So, saya tulis nombor 1, 2, 3, 4 ni menunjukkan itulah markah pertama, kedua, ketiga dan keempat. So, saya harap dapat membantu sedikit tentang cara nak jawab soalan analisis kualitatif. Sekian, terima kasih.